Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan Imam dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga kita semua dalam rahmat Allah. Puji dan syukur bagi Allah Ta'ala, malam ini kita diberi kesempatan bertemu semula dalam kuliah maghrib bulanan Selasa malam Rabu minggu yang ketiga bulan Oktober 2024. Tuan-tuan, malam ni sambung balik kitab Idaman Penuntut juzuk yang kedua, Jawi muka surat 51 bawah, disyaratkan pada yang meminjam. Nah, tuan-tuan, sambung bacaan kitab kita, perenggan bawah sekali. Disyaratkan pada yang meminjam itu hendaklah orang yang tertentu, satu, lagi ada kelayakan mengurus hartanya sendiri. Dua, maka tiada sah diberi pinjam kepada orang yang tiada tentu, seperti kata peminjam, saya pinjamkan barang ini kepada salah seorang daripada anda berdua. Anda, salah seorang daripada anda berdua. Dan tiada sah diberi pinjam kepada kanak-kanak, orang gila dan orang dungu, melainkan dengan diakadkan oleh walinya, yakni pengelola mereka. Itu pun disyaratkan pada pinjaman yang tak kena mengganti, seperti pinjam daripada penyewa yang sah. Kerana tidak sah siapa-siapa jua meminjam daripada penyewa yang fasid, kerana wajib kena mengganti. Tuan-tuan, perenggan tadi sambung ke tajuk kita yang sedang kita baca dalam suatu bentuk kontrak muamalat, akad dalam harta benda, berkaitan dengan al-ariyah. Al-ariyah, sebut tengok, al-ariyah. Al-ariyah, maksud al-ariyah pinjam. Pinjam maknanya, tuan-tuan, ambil satu harta milik kawan dan hantar balik harta yang sama. Pinjam motor kawan, lepas tu hantar balik motor yang sama. Itu pinjam. Pinjam ni, tuan-tuan, dia ada 4 rukun. Pertama, yang meminjam ataupun yang beri pinjam, peminjam, namanya mu'ir. Rukun nombor 2 ialah musta'ir, orang yang pinjam. Nombor 3 ialah, tuan-tuan, barang yang dipinjam. Nombor 4 ialah kontrak ataupun sirah, ijab dan kabul. Tuan-tuan, kita dah baca dah rukun
Sebahagiannya dengan syarat-syaratnya malam ni masuk pula kepada rukun orang yang meminjam. Kalau tak ada orang yang meminjam, confirm tak ada lah berlakunya pinjaman ni, tuan-tuan. Jadi orang yang nak pinjam ni, dia siapa? Syaratnya apa? Kalau tak cukup syarat, maka tak sah kontrak pinjaman tersebut. Sebelum masuk situ, soalan ringkas sajalah. Siapa yang biasa pinjam buku sekolah dulu? Saja aja. Tak ada kaitan pun. Ada kaitan. Semua dah belajar sekolah Melayu dulu lah. Saya pun dah sekolah rendah, sekolah menengah. Tuan-tuan, kita ada perpustakaan. Betul? Tuan-tuan lah. Jadi saya rasalah kita semua ni, tuan-tuan, biasa pinjam buku perpustakaan sekolah. Oh, nak pinjam tuan-tuan bukan senang. Ambil buku apa, pergi kat kaunter, tulis kad no. Nama kita, ambil upah bulan, jabat hantar 2 minggu. Tuan-tuan, kita pun selesai tak baca, dia hantar lepas 2 minggu. Selesai tak baca, tuan-tuan, saya kata lagu tu lah. Dia semangat nak ambil tu, syok tengok buku, dah tak baca juga. Hantar tuan-tuan, tak apalah, baca tu bonus lah. Itu proses al-ariyah. Seingat saya tuan-tuan, masa duduk kampung dulu ni, ada pula dia punya perpustakaan bergerak. Kot Dargah saya tak tahu lah, pergi kot belah Penang adalah. Dia ada perpustakaan bergerak tuan-tuan. Hari pas saya tak ingat, dia main parking, tuan-tuan pakai apilah. Naik tengok apa yang buku yang nak pinjam lah. Tulis nama, tulis buku macam biasa. Lepas tuan-tuan sebulan ke, dia main pula. Contoh, itu kontrak pinjam. Baik. Jadi tuan-tuan, yang nak pinjam ni, supaya sah pinjaman tersebut, apa dia? Pertama, syaratnya orang tersebut hendaklah orang yang tertentu. Yang tertentu, orang yang khusus. Orang yang tuan-tuan disebut secara, dia panggil alam ataupun ta'yin. Contoh kalau orang kan tuan sebut kamu sebagai dengan nama dia ataupun sebut dia. Tuan-tuan, ni menarik juga. Mari saya ulas sikit lah tuan-tuan. Sikit saja. Kebetulan jumpa perkataan ni. Syarat orang yang pinjam tu mesti tahu siapa dia secara ta'yin, secara khusus. Tak boleh secara umum. Sebab tu dia buat contoh, dia kata yang tidak sah, ada orang ni main nak pinjam. Motor ke, kereta ke, tak kira. Maka tuan motor ni kata, aku bagi pinjam kepada salah seorang hampa dua. Salah seorang hampa dua tuan. Tak tahu siapa. A ke B, mat ke, tuan-tuan, cop contoh. Ni tak tahu. Nanti salah seorang hampa dua. Tak sah. Pasal apa? Tak tahu siapa yang nak pinjam. Dan lagi siapa yang kena ambil tanggungjawab untuk pegang barang pinjam sebagai amanah, dan siapa nak hantar balik. Ini namanya gharar. Gharar. Apa dia gharar? Mungkin ada unsur penipuan dan tertipu. Contoh, kalau dia kata hampa dua orang ni nak pinjam motor, aku beri ke hampa, aku beri pinjam kepada salah seorang, hampa dua. Tiba-tiba tuan, hak dua orang tu ambil motor tu pergi. Tiba-tiba motor tu hilang. Ghaibul ghuyub. Tuan, dia tanya ni, motor tak hantar ni. Saya mana tahu dia yang ambil tadi B. Dia telefon B lah. B dah, saya mana tahu A yang ambil. Tuan-tuan, jadi nak tanggungjawab atas apa? Ada unsur al-gharar. Maka mesti orang yang pinjam tu tahu siapa dia secara tuan-tuan personal, dengan identiti yang tuan-tuan khusus, yang muayyan, tertentu. Contoh, yang main kita namanya Mat atau main dua orang tak apa, seorang nama Mat, seorang nama Cok. Mat kata, Tuan Imam pinjam motor Ustaz. Tuan Imam kata, Cok, aku bagi hang pinjam. Cok kata okey, terima. Mat minta Tuan Imam bagi kat Cok. Cok kata tak apa, saya terima saja. Boleh.
Sebab tuan-tuan, ditentukan siapakah yang meminjam. Ataupun yang kedua, dia kenal nama, tapi dia sebut lagi, Tuan Imam, saya nak pinjam motor Ustaz. Dia tak ambil, aku pinjam. Dia sebut, aku bagi hang pinjam. Dia guna kalimah hang situ. Nah, Arab kata anta lah, tuan. Aku bagi hang pinjam. Sah tak? Kawan tu di depan dia, dan dia sebut, aku bagi hang pinjam motor ni. Dia tak sebut pun nama kawan tu. Dia sebut hang saja. Anta. Sah tak? Saja tanya, pasal saya nak ulas sikit ni. Ada isu berbangkit, isu tambahan. Sah tak? Aku bagi hang pinjam motor ni ambil, petang main hantar, petang karang main hantar balik. Tuan-tuan. Sah tak menggunakan perkataan hang, kamu yang duduk depan dia. Dia pun kenal kawan tu, cuma tak sebut nama. Nah, Fulan bin Fulan. Jawapannya sah, kerana kalimah hang itu mana anta kepada siapa yang di depan dia. Kau ambil pinjam, betul lah. Tuan-tuan, di sini Syekh Abang kata, nah, isim dhamir, kata ganti nama ni lebih ma'rifah daripada isim alam. Ikut pandangan tuan-tuan, apa nama, Sibawih. Saja tuan cerita sikit nah. Tuan-tuan dalam masjid ni, lah ni tengok saya. Ni di sini nama saya, dia tulis. Ni nama saya, ni bukan saya ni. Tengah orang tu dia betul, ni saya ni. Dia nak abang kata nama dia, dia abang ni saya. Bukan ni nama saya, tulisan. Saya ni hak duk cokoh ni, tuan-tuan. Yang berat 100 kilo ni. Tuan-tuan bos sekalian, bila kita saya, semua kenal tak saya siapa dia? Tuan-tuan tak kau tanya, saya siapa dia tak? Saya siapa dia tu? Tuan-tuan kenal dah, saya ni saya lah. Namanya Aqli. Faham tak? Jadi sini tuan-tuan, tu saya sebut saya Aqli. Allah tak sebut Aqli kami kenal. Sebut saya dah. Saya Aqli tu nama saya tu kata ganti nama saya. Yang cakap saya bukan orang lain. Baik. Dengan sahabat kita depan, sebut kata enta, dia bukan orang lain. Tuan-tuan, contoh sahaja. Walaupun saya tak kena nama dia, tak ingat nama dia, apa bin apa, tapi saya kata kamu, confirm dia bukan orang lain. Betul tak? Dari sini tu ada satu istilah, namanya kata ganti nama, dia panggil dhamir. Yang ni saya minta izin kona sikit, boleh kona? Boleh tak? Baru ni bincang panjang tentang zikir dengan lafaz hu ni. Zikir dengan lafaz hu, ha, waw, hu. Tuan-tuan, jadi cerita hu ni, saya pun tak ada tarikat berkaitan, tak ada tuan-tuan, tak ada pun ijazah. Tapi kita boleh faham tarikat itu wujud dan ada zikir mereka yang hanya sebut hu. Tapi dah berbulan, bahkan bertahun berulang balik tuan-tuan, tajuk yang sama dibahas oleh generasi yang baru timbul. Orang lama bincang habis dah, tutup buku, orang baru pula, baru dah jumpa, bincang pula tuan-tuan. Lepas puak ni tua esok main muda pula, 3 tahun lagi bincang pula. Dia akan bersambung betul lah tuan-tuan. Jadi mudah sahaja. Ada yang bertikai lafaz hu ni, bolehkah lafaz itu dijadikan sebagai zikir? Tuan-tuan bos sekalian, hu ni katanya pertamanya takwid, Nabi tak pernah pun sebut zikir dengan hu tersebut. Satu. Yang kedua, dia kata lafaz hu tu Allah kata ganti nama. Tapi tuan-tuan bos sekalian, yang pentingnya tentang menghuraikan hu saja tu, hu tu atau hu tuan, ada dua aliran pula. Yang pertama hu daripada Allahu, Allah hu, dia Allah di hati, hu di mulut, itu satu aliran. Aliran yang kedua, hu tu huwa, dia Allah. Tuan-tuan sekalian, jadi kalau huwa tu siapa dia? Dia berkata Allah lah. Jadi apa dalilnya? Pakai umrah dalil tuan-tuan sekalian, Allahu la ilaha illahu, Allah
Tidak Tuhan yang layak semua melainkan hu, melainkan dia. Dia tu Allah di hadapan tadilah. Tuan-tuan, itu maksudnya. Huwa tu mana dia. Jadi tuan, bila disebut lafaz mufrad hu tu, dia, mula bertanyalah, ada tak Nabi ajak zikir dengan hu sahaja? Ataupun Quran sebut hu tu sebagai satu kalimah yang dimerujuk dari Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, tikai kata dhamir hu sahaja tu tidak ada makna. Dia. Hana apa ni? Faham ke tak? Tuan-tuan, jadi timbullah pertikaian panjang. Saya ulang tuan, saya tidak ada ijazah tarikat yang berkaitan. Tapi saya boleh faham hujah tarikat berkaitan lafaz hu sebagai zikir. Boleh faham. Tuan-tuan, dia gini. Bila kita tuan perbahasan yang hampir sama, dulu orang kata kalimah tuan Allah. Dia berkata ada makna pula. Pasal sebut Allah. Nak cerita apa ni? Tuan-tuan, kita nak habaq. Orang yang mempertikaikan ni, mungkin tuan-tuan dia hanya nak benda yang dijadikan zikir mesti nak disebut direct dalam nas. Hampa mesti berzikir dengan zikir yang hanya Nabi dan Allah Ta'ala bagi izin. Sama ada sebut dalam Quran demikian ataupun hadis. Tapi tak ada pun dia kata zikir itu yang Nabi izinkan dengan kalimah Allah secara mufrad Allahu. Maknanya kita ada hadis Quran yang demikian. Maknanya kita ni tuan-tuan pergi duk zikir juga, bahasanya reka-reka lah. Bila reka-reka maknanya tuan-tuan ni melampau lah, memandai-mandai lah. Bila mandai-mandai agama dia kata bid'ah sesat lah, isalah lah, akhirnya tuan dosa lah. Dia kena pergi tu. Tuan-tuan, saya saja tuan saya sebut lah. Perbahasan antara gurunya Sibawayh dengan gurunya Al-Khalil yang mengarang tuan-tuan ilmu al-arud. Al-Khalil, guru dia ni mengatakan bahawa nama khas itu lebih ma'rifah, lebih sedia diketahui berbanding kata ganti nama. Muhammad bin Abdullah lebih kuat, lebih jelas penunjukan nama itu pada tuannya siapa berbanding dia, huwa. Itu katanya Al-Khalil. Nama kita ni Aqli bin Ahmad lebih jelas menunjukkan saya berbanding perkataan saya. Betul. Ini pendapat Al-Khalil. Tapi Sibawayh guru ni, Sibawayh dengan murid pada Al-Khalil, pada pendapat dia kata, tuan guru bagi saya nama kata ganti nama itu lebih kuat, lebih jelas penunjukannya berbanding nama khusus. Mana saya, perkataan saya lebih kuat menunjukkan saya berbanding Aqli bin Ahmad. Nama saya berbanding dengan kata nama saya. Maka tuan adalah masing-masing berhujah. Akhirnya suatu malam yang gelap, Sibawayh datang rumah guru dia. Sibawayh datang rumah guru dia, Al-Khalil bin Ahmad. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Jawab Assalamualaikum. Man? Guru dia tanya, man siapa yang di luar tu? Man? Dia jawab, ana. Man? Ana. Man? Ana. Tuan-tuan, sini berlakulah sedikit tuan-tuan cerita. Akhirnya bila buka pintu, oh, anta. Dia tak kata si boy, dia kata anta. Faham tak ni? Inilah cerita tuan. Nah abang kata ni, kata ganti nama tu lebih kuat penunjukan kepada siapakah tuan-tuan diri orang tersebut berbanding nama khasnya. Saya ulang, Sibawayh kata kata ganti nama lebih kuat penunjukan kepada tuannya berbanding nama dia sendiri. Guru dia kata tak, nama khas lebih kuat berbanding dengan kata ganti nama. Setuju? Sibawayh dia nak test hujah ni betul tak betul. Dia main rumah guru dia, dia bagi salam.
Guru dia tanya, man. Di belakang pintu, man. Dia kata, ana, saya. Man, ana. Saya, man, ana. Saya. Tuan, guru tak ada sepadia tu, ana. Betul tak? Bila buka pintu saja, dia kata, anta. Dia tak kata si bawah. Faham tak ni? Contoh saya pergi rumah tuan-tuan. Assalamualaikum. Tuan-tuan jawab, Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya. Siapa ni? Saya. Siapa? Saya. Buka pintu. La hang ke? Dia tak kata la akli ke? Dia kata la hang ke? Betul tak? Faham tak tu si cerita apa? Tak faham tutup buku. Faham maksud saya? La hang ke? Dia tak kata la akli ke? Dia kata la hang ke? Jadi dia kata hang ke? Nah, dia tengok, oh dia kenal kita sangat-sangat tu la hang ke? Dia tak kata la akli ke? Nampak tak ni? Jadi kegunaan bahasa itu menyebabkan yang kata ganti nama ni terkadang memanglah tuan lebih kuat penunjukannya siapakah pemilik dia tu. Siapakah pemilik kepada dhamir, huwa, anta dan sebagainya. Tuan-tuan, bila disebut kalimah mufrad, sebut Allah, Allah, Allah satu perkataan, bukan ada makna. Zikir ni biarlah ada makna. Tuan-tuan, kita ingat ke orang ni bukan pasal cerita apa dia, teringat nama dia aja. Betul tak? Sebenarnya kalimah mufrad tu tuan, dia ada perkataan yang tersembunyi. Uzkurullah, sebutlah kamu akan Allah. Uzkurullah zikran katsira. Allah sebut dalam Quran, uzkuru Allah. Sebutlah kamu akan nama Allah. Kalau mereka menafikan kalimah Allah itu tak boleh kita buat zikir atas kalimah Allah saja, lafaz mufrad, kerana tak ada makna. Allah apa? Maha besar ke? Allah apa? Maha kuasa ke? Sebut Allah, Allah, Allah makna apa? Quran sebut uzkurullah, ingatlah Allah. Dan tu bila kita sebut Allah tu apa maksud? Ingat Allah. Uzkurullah, ingat Allah. Kalimah ingat tu di hati kita. Allah, Allah. Pasal apa sebut Allah? Pasal ingat dia. Yang kita zikir-zikir ni ingat, sebut. Tuan-tuan. Jadi kalimah Allah mufrad tuan sebenarnya sebut je Allah sahaja. Tapi asalnya mana? Ingat Allah. Azkurullah. Aku ingat Allah. Azkurullah. Aku sebut Allah. Azkurullah. Tuan-tuan beza tak dalam cakap harian seumur hidup? Tuan-tuan hanya jawab dengan sepatah saja perkataan. Ini dalam pengalaman hidup semua lah. Dalam pengalaman hidup semua yang ada ni muslim-muslimat. Beza tak? Dengan satu perkataan dah faham dah apa tuan-tuan maksudkan. Walaupun sebut satu je perkataan. Kalimah mufrad. Bisa tak? Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Tuan-tuan, itu jadi tuan jadi adat cakapan kita dah. Bintanya nak makan nasi tak? Nak. Bintanya nak makan nasi ke tak? Nak. Kita nak apa? Makan nasi lah. Nak tu sepatah aja jawab soalan tadi. Betul tak? Nak mendengar ingat siapa tu? Bini. Nampak orang tua nampak sedih. Nah. Tuan nampak do sugul. Nah. Kita tanya maklum pasal apa? Maklum sebab apa sedih ni? Ingat siapa? Bini. Dia jawab sepatah aja bini. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Apa maksud dia? Ingat bini. Tapi jawab bini je lah. Contoh, tuan-tuan. Jadi ada orang kata lafaz mufrad sebut Allah saja tak ada faedah sebab tak ada makna. Dia terlupa kita mengejarak tuan Tunggal Langgang ni ada perkataan-perkataan dalam jumlah ayat yang sempurna tapi tak disebut secara zahir. Okey, siapa orang Taraga kalangan ataupun saya jawab sepatah aja. Saya faham dah. Saya orang Derga. Tapi tak sebutlah, tuan-tuan. Kalau sebut betul-betul dia panggil. Siapa orang Derga? Angkat tangan dia apa angkat. Saya orang Derga. Baguslah tuan. Dia panggil betul dan pendui. Boleh juga lagu tu.
Bini tanya, abang nak makan nasi tak? Saya nak makan nasi. Boleh lagu tu. Tapi lambat sampai maksud. Ini saya nak habaq atas pengalaman ini dan percakapan harian kita menunjukkan bahawa lafaz mufrad boleh kita zikir dengannya. Sebab tuan sekalian, lafaz mufrad pada zahirnya sebenarnya ada jumlah ayat yang sebenarnya tak dizahirkan. Tuan-tuan puan sekalian. Jelas aku nak? Lebih kurang tuan. Jadi saya nak patah balik kalimah huwa tu. Tuan-tuan, dua pendapat ulama. Ada kata kalimah huwa tu nama Allah Ta'ala. Ada yang kata huwa tu dhamir yang merujuk ke Allah Ta'ala. Dan pendapat kata yang pertama kata hu tu adalah seperti hu. Pada kalimah pada huruf ha dalam kalimah Allah yang dihujung dengan bagi dhamma Allah hu. Hati sebut Allah, mulut hu. Allah hu. Ada tuan-tuan tarikat yang demikian. Lalu orang kata mereka itu reka benda payah-payah. Reka pelik-pelik. Gunalah zikir yang biasa-biasa. Tuan-tuan sekalian kan mudah macam tu. Tuan-tuan masing-masing dia nak tunjuk ingat pada Allah Ta'ala dengan tuan-tuan jalan yang macam-macam. Yang penting ada sandaran yang tuan-tuan ada kita sebut sahih dan tidak tuan-tuan membawa pada kesesatan dan sebagainya. Silakanlah. Saya pun betul ke serta tu lah. Boleh ikut lah. Keluar sikit tuan-tuan tajuk tu lah. Jadi maknanya patah balik tajuk tuan-tuan Ariyah kita ni, kalaulah orang yang minta pinjam itu kita kenal dia ataupun tak kenal dia, kita aku bagi pinjam motor dekat hang, sudah pun sah kalimah hang tersebut, kalimah engkau, kalimah kamu, anta merujuk kepada orang yang di hadapannya ketika itu. Sah tuan-tuan sekalian. Tapi yang tak sah juga kalau daripada ramai, mai 3 orang. Kami nak pinjam motor. Kita aku bagi hampa pinjam. Dia tak boleh balik. Pasal hampa tu ramai. Sebab dia kena ada seorang tuan-tuan sekalian. Lalu orang tanya hari ni, adakah terbina hukum tersebut dengan suatu istilah baru namanya syakhsun i'tibari. Syakhsun i'tibari. Ini bukan orang individu. Macam Aqli bin Ahmad tu nama orang individu personal. Tapi ada tuan-tuan ni satu istilah yang baru namanya syakhsun i'tibari. Tuan-tuan sebut tengok. Syakhsun i'tibari. Syakhsun i'tibari. Apa ni? Individu secara undang-undang. Dia dikira perseorangan secara undang-undang. Dia bukan orang. Dia tak ada nama, tuan. Dia mungkin persatuan, mungkin badan, mungkin jabatan, mungkin lembaga. Mungkin sekolah, masjid sebagai contoh. Dia panggil syakhsun i'tibari, orang secara undang-undang. Maka boleh tak kita nak bagi pinjam kepada orang perundangan ni, syakhsun i'tibari. Contoh sekolah, nak buat panggil madu rasul. Nak belarak tuan-tuan, nak naik kuda. Sekolah tak ada kuda tuan, sekolah tak ada kuda. Jadi nak pinjam tuan-tuan dengan siapa-siapa ini yang ada kuda ni. Sekolah buat surat letih, sekolah bagian-bagian. Tangan-tangannya pengetua. Pengetua tangan-tangan. Hantar surat apa dia? Permohonan meminjam kuda bertujuan perarakan Madu Rasul 1446 Hijriah. Contoh. Hantar surat pada sipulan pemilik kuda. Dia baca, sekolah nak pinjam kuda ni. Dia kata sekolah nak pinjam kuda. Sekolah tu bukan orang. Sekolah bukan orang. Sekolah adalah institusi. Dia juga disebut sebagai syakhsun i'tibari. Orang secara perundangan. Itu terjemahan dia. Orang secara perundangan. Boleh tak? Sebab sekolah tu bukan ada orang. Sekolah tu bukan orang. Sekolah, bangunan atau sistem pendidikan dan sebagainya. Jawapannya boleh. Yang tangan-tangan adalah guru besar. Jadi pemegang amanahnya guru besar tu lah. Tapi kita bahasa mudah, dia beri pinjam kepada sekolah. Kita tanya sekolah tu bukan orang kot. Sekolah apa kena ada? Sekolah tajak ke? Sekolah tuan-tuan nama Stanah Bahaya ke? Sekolah tuan-tuan Tun Syarifah Radiyah ke?
kena ada lah nama sekolah tu. Jadi makna itu pun boleh dalam konteks tuan memberi pinjam kepada individu perundangan secara khusus, boleh. Masjid biasa kot pinjam kemah untuk buat majlis apa-apa, biasa tak? Hak sewa tak apalah, sewa bayar tak jual lagi. Niat pinjam tuan-tuan sekalian. Pinjam. Mai daerah depa kata pinjam ke MBS murah sikit. Kemah apa duit yang baru. Sewa tuan-tuan atau pinjam dia bagi ya. Jadi boleh atas nama syakhsun i'tibari. Tapi pemegang amanah apa? Pengurusi badan tersebut. Siapa yang tanda tangan, dialah tanggungjawab. Tuan-tuan. Jadi sini saya sebut malam ni syarat pertama peminjam, orang yang pinjam hendaklah orang yang tertentu, tak boleh umum. Siapa dia khusus kena tahu siapa. Kalau orang individu, tuan-tuan, sama ada individu dengan nama dia atau sebagainya, atau yang keduanya orang secara perundangan, iaitu institusi apa juga boleh. Boleh tuan-tuan. Kita Indonesia tuan, tiap-tiap bila buat konvo ada hak pinjam, hak sewa pun ada juga. Pinjam dekat JKR, kerusi sebagainya tuan-tuan. Kita patah pentah sebagainya pinjam tuan-tuan. Kadang-kadang bunga pun pinjam juga. Ya, kau pentah nak bagi elok dia. Yang penting eloknya tetap pinjam. Elok bunga nak pinjam. Hak JKR bagi pinjam. Yang pinjam universiti, yang bagi pinjam JKR. Bukan orang perorangan pun. Itu panggil syakhsun i'tibari. Ni ilmu ni tuan-tuan. Bukan yang baru, tapi ada orang tak perasan apa dia syakhsun i'tibari. Orang perorangan secara undang-undang. Dia bukan orang yang rupa manusia, tapi letakkan tuan-tuan, dia punya tanggungjawab zimahnya macam manusia. Namanya syakhsun i'tibari. Yang pinjam universiti, yang bagi pinjam JKR. Pinjam apa? Bunga. Siapa sign? Tuan-tuan NC. Siapa sign? Pengas JKR. Dia yang bertanggungjawab. Mewakili institusi dia panggil. Jadi yang kedua apa dia? Syakhsun i'tibari. Syakhsun i'tibari. Ini tuan-tuan ilmu yang kita sebut mari sebagai ilmu tambahan lah, insya-Allah. Yang kedua, syaratnya ada kelayakan mengurus hartanya sendiri. Ini syarat nombor 2. Orang yang nak pinjam tu, dia tu yang keduanya mesti orang yang berkelayakan, berahliah untuk menguruskan hartanya sendiri. Tuan-tuan, ada 3 golongan yang tak boleh urus hartanya sendiri. Hartanya, tapi tak boleh urus sendiri. Beli tak boleh, tuan-tuan, nyewa tak boleh, nak nega tak boleh. Siapa dia? Pertama, kanak-kanak. Yang kedua, orang gila. Yang tiga, orang yang boros, orang yang dungu. Dia panggil as-safih. Safih tuan-tuan sekalian, dan kita fikir ada makna yang tersendiri. Kita akan sebut sekali lagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, syarat, apakah syarat supaya orang itu boleh mengurus hartanya sendiri dan sah? Pertama, baligh. Yang kedua, waras. Yang tiga, dia tidak dungu, tak safih. Jelas aku Yang tak boleh siapa? Kanak-kanak. Sebab dia tak layak untuk urus hartanya sendiri. Yang kedua siapa? Orang gila. Pun tak layak urus hartanya sendiri. Yang ketiga siapa? Safih. Pun tak layak urus hartanya sendiri. Kenapa? Sat lagi kita jumpa. Tuan-tuan. Baik. Jadi dia kata, dengan syarat tadi, maka tidak sah diberi pinjam kepada orang yang tiada tentu. Siapakah dia? Seperti kata peminjam, aku pinjamkan barang ini kepada salah seorang hamba dua. Tak sah. Ataupun peminjam yang meminjam tidak mencukupi syarat kelayakan mengurus harta. Contoh, kanak-kanak, orang gila dan dungu, tuan-tuan, secara sendiri tak boleh. Contoh, tuan-tuan, budak ni, bila sebut budak, tuan, kanak-kanak ni, maknanya yang belum akil baligh. Tuan-tuan kena ingat, sebut kalimah kanak-kanak ni, as-saghir,
ialah as-sabi, maknanya orang yang belum akil baligh. Akil baligh, tuan, dia pertamanya ada syarat dan tanda dia. Keluar haid umur 9 tahun atau kurang 14 hari, mai darah, baligh. Walaupun tak cukup 15 tahun. Orang lelaki pun demikian, keluar yang mani, tuan, kira baligh walaupun tak sampai 15 tahun. Tapi kalau haid tak mari langsung, mani tak mari tanah keluar langsung, tuan, maka genap 15 tahun qamariyah, automatik dia jadi baligh. Dia panggil baligh dengan kiraan umur genap 15 tahun qamariyah. Yang tu baligh, dah bukan kanak-kanak. Sebab itu tu kita kena ambil fiqh campur undang-undang ni. Terkadang bahasa undang-undang sedikit bercanggah dengan fiqh di segi tuan ta'rifan baligh. Kita kira tuan, kalau umur 18 barulah namanya baligh dewasa. Bawah 18 ni bawah umur. Tuan, bawah umur, tuan, istilah undang-undang ni kena faham dua. 18 ke atas, atas umur. 18 ke bawah dipanggil bawah umur. Itu bahasa undang-undang kita. Tapi kalau bahasa undang-undang kita ni kita kena faham dua. Bawah umur ikut fiqh, ada yang baligh, ada yang belum baligh. Contoh jumpa orang umur 16 tak semayang. Tanya daripada yang tak semayang. Saya berumur 16. Awalnya saya bawah umur. Pasal saya bawah umur, tak sampai 18 lagi. Siapa kata? Undang-undang kata. Oh, tuan, dia faham bawah umur tak baligh. Tuan, wal haid tu umur 9 tahun lagi, mari dah. Hak lelaki pun sama. Dia kata saya ni bawah umur tak uji semayang. Pasal apa? Dia kata 18 ke atas barulah atas umur dewasa. Bawah 18 dia panggil bawah umur. Tuan, bawah umur undang-undang ni kena baca dua. Ada yang baligh, ada yang tak baligh. Main bab semayang, bab ibadat, bawah umur sekalipun, tapi tuan, dia telah wajib semayang kerana fiqh kata baligh, tuan, ikut mazhab kita Syafi'i, genap 15 tahun kompon baligh walaupun tak sampai 18 tahun. Ataupun umur 14, umur 13, umur 12, umur 11, umur 10, tuan, main haid ataupun keluar yang mani, baligh dah walaupun tak sampai 15. Ini tuan saya sebut ni, kan ada orang dia baca undang-undang tak sekali dengan fiqh. Dia pegang undang-undang je. Bahasa undang-undang kata bawah 18, bawah umur. Dia faham umur tu ialah kanak-kanak. Jangan demikian lah. Kena baca sekali. Tuan, tak apa, patah balik tajuk kita. Tuan, tapi sungguh pun demikian. Tuan perasan dalam bab kontrak hebah ataupun tuan siapa yang ada QSP yang bisa kerja no, kompom ada EPF. Orang tua kata EPF, orang mana kata KWSP. Tuan, dia minta penama. Kamu Mat bin Dolah, pencarum QSP. Ni, nabuh siapa penama ni? Penama ni nanti kalau dia mati, kawan ni akan urus tuan. Peninggalan pusaka, tuan SP sebagai pusaka lah. Buh nama, penama. Jadi dia buh nama bini dia kompon lah, tak buh itu lagi dia tanya. Buh nama bini satu. Nombor satu bini dia. Tuan. Nombor dua anak dia. Nombor tiga anak kawan-kawan tak tuan. Kalau kawan ni dia fikir tak habis. Dia kata buh semualah nama anak dia. Hak sulung sampai bongsu. Hak beranak tuan baru sebulan, buh juga. Pasal apa? Pasal dia waris dia belakang, dia buh semua penama tu. Tiba-tiba ayah ni hak pencarum umur 60 mati. Tuan, anak sulung 40 contohlah. Anak bongsu tuan umur 10. Ada ditulis dalam penama tu. Tuan, akhirnya dia kata, ni pencaruman Pak Long yang mati ni, almarhum ni, tangguh sat. Sampailah anak nombor 10, umur 10, umur 18 tahun. Mak kata tak boleh makan juga. Tuan-tuan, sini dia cadang. Kalau boleh,
Nah, nak letak penama tu, letak yang umur 18 tahun ke atas. Supaya bila mati yang pencarum, boleh diurus serta-merta, tuan-tuan. Nah, simpanan KWSP tersebut. Sini saya nak maksudkan bahawa, diletak umur 18, ikut umur undang-undang. Ikut umur undang-undang. Kita tak perasan, kita tu berumur penama tu, antaranya anak umur 13 tahun. Dia kata balik dah anak saya ni. Tuan-tuan, nama penama dalam KWSP tu. Dia umur tu sekian dah baru 13 tahun ataupun 14 tahun. Mati dia. Anak umur 14 tahun ada dalam penama tu. Maka dia kata tunggu syak lah. Tunggu 4 tahun lagi, betul proses. Pasal apa? Antar penama ni, anak tuan hak umur 14 lah ni. 4 tahun kita proses. Sebab ikut tuan-tuan umur undang-undang. Untuk menguruskan harta benda. Tuan-tuan, jadi fiqah di lain sikit lah. Fiqah, jika balik umur 12 pun boleh. Umur 15 pun kompon boleh. Ikut fiqah, tuan-tuan sekalian. Nah, maka hari ni tu dia berpesan nak letak nama sebagai penama untuk apa juga hebah ke KWSP ke, letak yang umur 18 tahun ke atas sahaja. Sebagai apa? Pemegang amanah. Bukan waris tunggal. Ni berlaku ataupun sekalian salah faham. Nah, si mati-mati ada duit EPF, KWSP. Dia pun nama bini dia seorang, tuan-tuan. Bini duk faham duit dia. Pasal lelaki pun nama dia. Dia terlupa, tuan, akad yang dicatat sebagai penama tu lah. Dia panggil pemegang amanah sahaja. Maknanya kalau pencarum tu mati, penama tu lah kena urus harta dia tu. Sebagai pusaka. Nanti kena bagi pada waris-waris ikut, tuan-tuan, kadar masing-masing. Tapi dia faham hak dia seorang. Pasal apa dia faham hak dia seorang? Pasal laki dia bernama dia je sebagai penama. Dia faham laki dia sayang dia seorang je. Anak-anak dah. Contoh saja dah. Tuan-tuan, itu adalah, tuan-tuan, makan harta orang secara salah. Dosa besar. Dan di Malaysia, tuan, ada kes yang macam tu berlaku. Mak makan seorang. Segi, tuan-tuan, kontrak ialah si kontrak mana nama dia seorang penama. Maka duit akan bagi dia seorang, betul dah. Tapi dia faham kata dia, tuan-tuan, macam wasiat dekat dia pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak lebih sekadar pemegang amanah sahaja. Tuan-tuan. Pasal apa nama bini tuan-tuan sekalian? Pasal lah, tuan-tuan, dia mudah sikit kira bercara dan sebagainya. Tapi saya sebut ni. Saya sebut tuan-tuan sekalian, jangan terkejut. Jangan terkejut. KWSP. Bila buh nama penama siapa? Kalau pencarum mati siapa urus? Banyakkan suami, buh nama bini. 90% buh nama bini. Laki, tuan-tuan, buh nama bini dia sebagai penama. Bini pula, kalau kerja ada KWSP, tang penama, tuan-tuan, dia pun nama anak dia. 90%. Nama lelaki tu ada agak, tapi bukan nama lelaki sahaja. Bernama anak. Ni cara nahabakkan cara fikir ni tak sama. Orang lelaki tak kisah kalau ambil kamu tak apa. Esok kalau mati, hakmu pusaka ambil lah. Nak menikah dia pun ambil ikut suka lah. Nah, contoh kan, orang perempuan tak boleh. Orang perempuan tu kalau nama lelaki dia kata esok dia mati, duit tu dia buat menikah lain. Oh, dia kata nayang dalam kubur. Melawak tu ada. Itu cara faham. Tapi saya nak abang kata, tuan-tuan, ini kalau ikut undang-undang kita ni, apa juga berkaitan dengan hebah sebagainya, dia letak syarat umur pemegang amanah 18 tahun ke atas. Tuan-tuan, tak apalah, terus. Jadi tuan-tuan sekalian, kalaulah kanak-kanak yang belum akil balik, segi fiqah tak boleh beri pinjam hartanya dekat orang lain. Maaf, dia tak boleh pinjam, tuan-tuan, barang orang. Dia
tak boleh jadi peminjam. Budak tuan-tuan umur 10 tahun ataupun 12 tahun yang tak balik lagi, main rumah Tok Imam pinjam sat kereta, nak pergi makan kenduri dia kata. Contoh tuan-tuan, umur baru tuan 12 tahun, tanya hang balik lagi, dia tak ada lagi, sunat pun tak lagi, budak jantan. Tuan-tuan, fiqh kata tak sah. Kalau bagi juga pun tak sah, sebab kanak-kanak tu dia tak matured, dia belum matang otak dia, tuan-tuan. Maka barangkali hak kita pinjam tuan, dia faham hadiah, ikut suka dia, pasal dia belum matang berfikir. Baik, tak boleh tuan-tuan sekalian. Yang kedua, orang gila. Tuan-tuan, orang gila nah, kalau nak pinjam pun tak boleh juga. Tuan-tuan, orang gila ni bisa jumpa aku noh. Bisa jumpa tak? Hak gila mental lah tuan-tuan, bukan gila lain. Gila mental tu ada, kenalan kita pun, orang kampung kita pun ada, nah, tuan-tuan ada, nah, mungkin ada beradik kita pun ada yang mental ni. Orang mental tu rupa-rupanya dia bukan waras, betul lah no. Dia fikir tuan bukan macam kita, dia pikir dan dia tak fokus, dia tak tahu apa dia cakap, ikut tuan sekalian, kerana dia tak faham apa dia kata. Itu orang gila. Orang gila bermaksud orang yang tidak waras. Orang tak waras makna tuan dia tak ada pertimbangan, dia tak tahu nah, dia tak fokus apa tuan-tuan yang dia sedang buat, apa yang sedang kata. Dia berceramuk tuan-tuan, tu makna gila. Ada seorang tu saya jumpa, nah, ni pun antara tak waras jugalah. Budak muda, kadang-kadang main masjid juga, tapi tak betul ya. Dan lepas mari jumpa siapa-siapa ni nak minta tak lah, gitu lah lebih kurang. Minta mana minta sumbangan lah. Biasa jumpa cerita lama sikit lah, nah, cerita lama sikit. Merapu cerita mimpi lah apalah ya. Yang paling tuan paling nah, yang saya dengar, oi sakal juga ni. Dia saya tengah tidur, tiba-tiba bunyi tapak kaki derah kan. Tiba-tiba dia pijak-pijak kena rumah saya. Kaki Dajjal dia kata. Dajjal hafsa'u. Dajjal akhir zaman tu. Pijak dia kata, mujak tak kena dia. Sebelah dia. Kita pun fikir. Tapi dia kata saya mujak tak ikut Dajjal dia kata. Dia ada nampak waras sikit, tapi tu tak betul lah. Nah, abang tahu orang gila tu. Contoh gila. Dajjal tu pijak rumah dia, cuma tapak kita kenal dia aja. Yang bagus dia tak ikut Dajjal tu, dia tak haram ikut Dajjal, pandai pula. Nah, abang kata contoh gila tadi, yang otak dia berceramuk tuan, dia tak boleh fokus, dia tak tahu apa tuan, dia bercakap lagi dia lupa, dia ulang macam-macam lah orang gila ni. Makna sebab itu orang gila tak layak menguruskan hartanya, maka dia tak boleh pinjam harta orang lain. Kalau orang gila pinjam tu sekalian, no? Nah, habis hancur tuan-tuan, rosak harta ini pinjam tu. Nak buat lagu mana? Dia pun gila. Nah, jadi kalau kita bagi dia juga, sebenarnya kita pun adalah gila. Tu je. Ustaz, kalau saya bagi orang gila ni pinjam boleh tak? Jawapannya hang pun gila macam dia. Sebab orang yang normal tak bagi orang gila pinjam. Dia tahu lah kalau bagi orang gila pinjam tu rosak ke tu je. Nah, dia akan tak akan elok dan sebagainya. Jadi orang gila tak boleh meminjam. Nah, tuan-tuan, tapi hak gila pinjam tak apa. Gila pinjam boleh kita bagi pinjam kat dia. Dia bukan gila, tapi dia gila pinjam. Nah, pasal beras ada. Beras tak boleh pinjam, beras kena minta terus. Nah, tuan-tuan, ni kopi dah dahsyat. Ni belanga dah. Tuan-tuan, ni blender ada, blender. Lelaki nak makan apa nama cambai pun dah ada blender. Contoh lah. Pinjam mesin basuh Ustaz, nak basuh baju. Contoh. Hak ni bagi gila pinjam. Tapi okey tuan, kita bukanlah kata nak buat contoh yang tak baik. Mana tuan-tuan boleh. Nah, pinjam ni pun sebenarnya membantu, menolong. Cumanya tuan-tuan, pinjam sampai tak hantar pun salah juga. Pinjam tuan, dah lah hilang kau tu. Nah, tak hantar.
Tak apa tuan. Jadi yang ketiga, orang yang tak dibenarkan meminjam barang orang ialah orang yang dungu. Fiqh kata safih. Safih tuan, orang yang boros. Orang boros tak boleh tuan. Lepas tu akta boros tak ada Malaysia ni. Tapi akta tuan-tuan sekalian, korupsi ada atau bankrupsi ada. Bankrupsi dia tak dibenarkan urus hartanya. Betul? Ada undang-undang tu, fiqh kata demikian. Tapi satu yang tak ada undang kita ni ialah tuan orang yang boros. Dia panggil as-safih. Apa dia boros? Orang yang berbelanja pada benda yang halal tapi lebih dari keperluan. Dia baziak lain, boros lain. Jangan salah faham. Boros ni tuan, dia ni berlebih-lebih pada benda yang halal. Nah, kadang-kadang tuan tak guna pun beli, tak guna pun beli, tak guna pun beli. Tahu saja aja. Boros. Dan tuan, yang kedua baziak. Baziak lain. Baziak maknanya guna harta pada benda yang haram walaupun sikit. RM1 tuan beli minyak ketum sebungkus kecil tu. Nah, namanya baziak. Sebab apa? Dia belanja duit pada benda yang haram. Itu namanya pembaziran. Tuan-tuan, beli kasut tuan-tuan satu lori. Nah, sehari pakai sepasang. Contoh, itu namanya boros. Jadi orang boros tuan, dia tak gila tau. Nah, tapi fiqh kata orang boros ni tak boleh meminjam harta orang. Sebab apa agak-agak? Siapa boleh bagi alasan? Kenapa orang boros ni, orang yang hilang pertimbangan, dia nak je, dia tak kira, aku nak mesti dapat, aku nak mesti dapat, aku nak apa yang halang, aku nak mesti aku ambil. Makna orang gila, orang yang boros tuan, dia hilang pertimbangan kerana dia ikut kehendaknya, mengasi akalnya. Kalau ada harta orang pun dia tujuan pinjam kutu tu bagi kat orang nak kutu je. Ataupun dia tak bagi, tu tak hantar balik dan sebagainya. Sebab orang yang boros tuan, dia telah hilang kawalan hanya tuan ikut kehendak hati semata-mata. Dia tak boleh kawal. Orang yang boros ni orang yang tak boleh kawal perasaannya. Dia naknya jadi, naknya kena ambil, naknya kena beli, naknya kena makan, naknya tuan dia tak kira duit ada tak ada, untuk akhirnya jadi orang yang berhutang. Jadi orang yang boros ini bahayanya dia hilang kawalan untuk capai kehendaknya. Kita pergi pinjam motor kat dia, tuan dia teringin benar apa tak tahu, duit tak ada, dia pergi jual motor kita. Atau pergi sanak motor kita. Sanak motor pinjam tu banyak dah. Saya pernah sekali di kampung. Main tuan budak muda. Petang dah. Dia ustaz ni, saya sanak motor ni lihat. Nak pakai duit sikit. Budak muda tuan sekalian, kita pun tak kenal siapa. Dia ustaz ni saya sanak motor ni, nak pinjam duit sikit. Nanti saya bayar, saya ambil motor ni. Agak-agak saya nak bagi ke tak? Agak-agak lah. Tamah kenal pun tak. Yang tengok keadaan Zahid nampak macam tu adalah kurang betul sikit. Masa sebulan lah. Motor tu, motor siapa tak tahu. Betul tak? Kalau biasa orang main senang motor, orang main geran sekali. Ni geran motor saya ni, tengok-tengok nama dia sungguh. Okey lah. Ni geran pun tak ada, tuan, motor je. Dia pun kita tak kenal. Pakai dengan Zahid nampak macam tak apa nak clear tuan sekalian. Tak apalah, nak ambil duit, ambil motor lah, so tinggal. Oh tuan biasa kena kiho. Orang main tinggal motor, saya nak kita bagi duit ke dia, sandak, cagak lah. Tuan, rupanya motor curi. Tuan motor report. Tengok depan rumah kita. Oh tak sangka rupanya ustaz curi juga. Nek nama kita tuan. Contohlah saja. Kita tuan kata orang yang cerdik ni, tuan sebab dia kita kata ada syarat-syaratnya. Orang gila tak boleh, orang yang boros pun tak boleh. Kerana apa? Dia di luar kawalan. Kadang-kadang dia tuan kerana nak ikut nafsu dah hawanya, dia terlupa dah hak pinjam tu orang punya, akhirnya mungkin dijual, dia tolak, dia sandak sebagainya. Akhirnya tuan-tuan adanya gharar atas harta tersebut. Tuan-tuan, kita selesai. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam bisawab. Sedikit tentang GSB, cerita kita sini. GSB cerita dah kah? Sikit lah, sikit je. Tuan-tuan, GSB tuan, sehari dua nampak riuh isu tu bangkit kerana apa? Pihak-pihak peguam bela ni dia buat cerita macam-macam lah, minta tu sebagainya. Mudah sahaja.
Tentang penyelewengan serah pihak berkuasa. Yang seleweng kita tak kompromi. Yang kena sesat kita tidak tolak ansur. Tapi untuk pasal banyak pengakuan kata kami dah tak beramai dan benar tu pun aurat Muhammadiyah ke sebagainya terpulang tuan-tuan. Pengakuan ke penafian ke itu serah. Tapi saya nak kaitnya ialah bagaimana tak patut alasan penyelewengan tadi oleh pihak JSB tutup perniagaan mereka. Tu je. Ini yang saya nak sebut tuan. Kita rasa macam ada sikit ralat. Ralat. Saya tahu ada fatwa kata perniagaan mereka tidak patuh sistem perekonomian Islam. Saya dengar ada fatwa yang demikian. Jadi akhirnya untuk Malaysia orang faham dia pun tak berniaga, tutup perniagaan. Cuma pandangan kita pula sikit berbeza lah. Yang seleweng kita tak akan kompromi, tak akan boleh terima dan sebagainya. Kalau ada betul, silalah siasat, silalah nasihat, silalah minta bertaubat. Tapi banyak lagi pun yang sesat, yang patut buat dengan yang sama. Syiah pun demikian. Tuan-tuan, Mila Ibrahim ada juga. Tuan-tuan, banyak Wahabiyah pun tuan-tuan yang melampau lah. Wahabiyah yang melampau patut juga. Salah juga tuan-tuan sekalian. Yang melampau saya kata tarikat yang kata mengarut apa patut ambil tindakan juga. Apa sahajalah yang menyeleweng tuan-tuan. Tapi tiba-tiba untuk JSB nampak agak agresif. Tindakannya agresif, tangkap tuan-tuan, soal siasat dan belum dah dihadap ke mahkamah. Shah Alam 2 Jumaat lepas tuan-tuan. Jadi saya nak ceritanya tajuk sesat itu satu bab. Tapi kenapa dihalang perniagaan, ditutup perniagaan? Dan kanak-kanak yang dikatakan 400 orang yang ditangkap tu masih dalam tahanan, tak dikeluar sampai hari ni dah lebih dah sebulan dah. Ni pun undang-undang daripada salah ni. Atas alasan apa kanak-kanak? Tak apa, saya tak mahu sebab tu. Cuma nak kata tak patut untuk disita perniagaan. Kenapa? Mudah sahaja. Tentu bincang bab muamalah, bab jual belikan, berniaga, melabuk, pinjam, sewa tuan-tuan, upah dan sebagainya. Tak ada pun syarat sah orang yang nak beli ke, yang nak jual ke, kena Islam baru sah. Betul ada orang yang dia tak faham benar ni. Jadi ustaz, saya pergi beli kedai bukan Islam. Saya nak angkat, saya beli barang. Dia tak Islam ustaz, boleh ke? Dia bertanya soalan tu. Jawapannya, soalan tak patut tanya. Kerana tak syarat pun pembeli ke penjual, penyewa ke, tuan-tuan, penghutang ke apa ke, adalah mesti Islam. Sebab tu bab muamalah dia luas sikit. Bukan Islam pun boleh tuan-tuan untuk melakukan aktiviti perniagaan dan sebagainya. Tak apalah. Jadi tuan, bila kita faham yang tadi, tiba-tiba kerana penyelewengan disekat perniagaan, kerana bimbang perniagaan tadi bila ada untung tu akan support aktiviti yang kata seleweng tadi. Faham tak? Alasan diberikan ialah bila ada untung perniagaan mereka akan diberikan tuan kepada aktiviti yang kata seleweng tadi. Sepertinya untung perniagaan yang akan support aktiviti yang seleweng tadi. Mana kau tutup perniagaan, tak ada untung, duit tak ada, akhirnya mereka pun tak bergerak lah. Bahasanya demikian. Saya tuan sebagai orang yang kita katakan ada ghirah, kena ada cemburu dekat Islam ni. Dan mereka yang disebut seleweng itu masih Islam. Seleweng, tuan-tuan, kalau seleweng betul-betul masih Islam. Baik. Jadi, apa sahaja yang boleh merugikan orang Islam, kita patut cemburu. Faham mana cemburu? Cemburu, tuan-tuan, maknanya kalau boleh kita benda kita sayang tu, tak mau orang kacau dia. Tak mau orang ganggu dia. Tak mau orang sekat dia. Tak mau orang kata kat dia. Tu makna cemburu. Macam tuan dengan bini lah, cemburu lah. Tuan-tuan, saat telefon, siapa telefon tu? Nak tahu siapa telefon. Telefon untuk apa? Pasal apa? Tuan-tuan, cemburu lah tu. Sayang kat dia. Tak mahu orang ganggu dia. Betul tak? Contoh sahaja. Tuan-tuan, jadinya saya sebut, bila kita ada perasaan cemburu pada Islam, tuan-tuan, walaupun JSB dikatakan ada penyelewengan,
kerana dia masih Islam, tolonglah kita kata jangan halang perniagaan dia. Kerana ini sebahagian fardu kifayah. Dan hujah tambahan kita ialah bukan hanya GSB. Ada tuan orang yang bukan Islam pun kafir, yang sembah selain Allah Ta'ala, berhala sebagainya, nega juga. Kenapa tak dihalang perniagaan? Orang yang tak Islam ni. Awak ustaz, mereka lagi sakan bukan sekat seleweng, tak Islam terus. Untung mereka pun, orang kaya yang menega mereka pun juga dia salur pada rumah ibadat mereka. Ada kawan kita cerita sembang dengan Tok Sami, Wat mana tu, saya dengar dia cerita, Tok sembang dengan Wat, Tok Sami satu Wat Siam ni. Dia kata ni, binaan mereka tuan-tuan, Wat Siam ni binaan ni lagi canggih, manggih, mahal. Dengan ukiran tuan-tuan sekalian. Dia kata nak habaq kampar ni, hak yang dia bagi sumbangan ni untuk buat wat ni, orang-orang kaya terangan depa diwajibkan kena bagi sumbangan untuk tokong. Wajib kena bagi sumbangan. Dia kata pula, kalaulah kami Siam ada macam lembaga zakat, kutipan kami kalah zakat, dia kata. Nah abang kata komitmen. Nah penganut agama dia dengan agama dia, dengan tuan pusat ibadahnya, dia bagi sumbangan. Daripada duit berniaga dia. Faham tak ni? Maksud saya nak sampaikan apa? Kalau di hujah tadi, penyelewengan GSB tertutup perniagaan supaya tak ada sumbangan, sumber keuntungan berniaga untuk aktiviti tadi. Kenapa kita tak kata pula yang bukan Islam berniaga juga? Untung berniaga juga. Dan untung tuan, dia pergi salur pada agama yang kufur pada Allah Ta'ala. Betul tak ni? Dan di Malaysia tuan, ada satu lagi gerakan namanya Kristianisasi, yang ajak orang jadi Kristian. Tuan-tuan, tuan-tuan, edang Injil dan sebagainya. Dan abang yang hadap berniaga besar misalnya beragama Kristian. Hak berniaga untuk besar untung mereka salok juga untuk ni aktiviti Kristianisasi. Kalau nak ambil alasan GSB menyeleweng maka sekat perniagaan supaya tidak ada sumber dana, maka kenapa tak tutup perniagaan orang Kristian yang menyalur tuan untung perniagaan mereka kepada gerakan Kristian tersebut? Itu saya kata kena ada ghairah, kena ada cemburu pada Islam ni. Maka kawan-kawan tuan GSB walaupun dikatakan seleweng, dia masih Islam, maka tuan biarlah dia berniaga. Tak ada kaitan tuan seleweng akidah dengan perniagaan. Kerana orang kafir pun boleh berniaga tuan, bukan Islam pun boleh berniaga. Jadi biarlah kita tuan buat usaha yang agak cerdik untuk kita faham. Orang kata kanak-kanak dieksploitasi, kerja tak ada upah. Saya pun kata tuan hujah ni lah, hujah tak cerdik saya lah. Mereka duk ada penginapan yang mewah, pakaian dapat orang bagi, yang kedua makan free. Kau nak kira hitung ada angka nilai dia, makan, pakaian, tempat tinggal, ada angkanya. Maka tuan itu juga boleh dianggap sebagai upah, boleh kira sebagai upah juga sebenarnya pun tuan-tuan. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat malam ni. Mungkin kita dah dengar macam-macam ulasan berkaitan dengan GSB ni. Harapnya biarlah tindakan kerajaan tu tuan-tuan mengambil kira juga tentang ghairah, cemburu kepada Islam dan juga orang Islam sendiri. Setakat itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la madzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسل وإلهام الملائكة المقرب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.